وذريته وجميع العلماء المفسرين والمحدثين، وخصوصا إلى صاحب الكتاب الإمام شمس الدين بن عبد الله محمد بن أحمد بن سيد الناس، وجميع مشايخنا على طريقة أهل السنة والجماعة. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Para hadirin sekalian jemaah yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan segala rahmat dan kasih sayangnya, pada malam ini kita masih diberikan peluang dan keizinan untuk bertemu dan bersua muka bagi meneruskan majlis ilmu kita. Jadi berkesempatan dengan istiqbal kedatangan bulan Rabiul Awal atau dipanggil juga dengan Rabiul Anwar, bulan yang terbitnya cahaya dari sekalian cahaya, yaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kesempatan ini kita akan membaca kitab yang akan menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan sirah, kemuliaan dan juga kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berambil daripada terjemahan kitab Nurul Uyun, Abradus Sirril Maknun Bitirjamati Nurul Uyun, karangan Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Sayyid Nas. Jadi kitab An-Nasaihud Diniyah,
kita tawakuf seketika, kita mengambil istifadah, mengambil peluang supaya kita lebih mengenali tentang Nabi kita, penghulu sekalian alam, kekasih Allah, afdal makhluk alal itlaq, seafdal makhluk, semulia-mulia makhluk yang tidak ada bandingan dan tandingnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Muqaddimatun al-imam Ibn Sayyidun Nas. Jadi kita baca sedikit muqaddimah sebagai ambil barakah dan juga tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam al-Lamah al-Muhaqqiqul Mutqin Fathuddin Abul Fath Muhammad bin Sayyidin Nas Al-Ya'muri Ar-Rabai Qaddasallahu ruhahu. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Syekhul Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Mutqin Fathuddin Abu Fath Muhammad bin Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Rabi'. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mensucikan rohnya. Ba'da hamdillah fatih abwabin nada wa manihi asbabil huda wassalati wassalami ala nabiyhi Muhammadin alladhi abta'athahu Allah mahabbatan liman ihtada wa hujjatan ala man i'tada wa alihi wa sahbihi alladhi ahyaw sunnatahu ala tulil mada. Falamma wada'tu kitabil musamma uyun al-athari fi fununil maghazi wasyama'il wassiyari mumti'an fi babihi mughniyan 'amman siwahu liqasidi hadzal ilmi wat tullabi. Ra'aitu أن ألخص في هذه الأوراق منه ما قرب مأخذه ونقله وسهل تناوله وحمله ليكون للمبتدئ تبصرة للمنتهي تذكرة وسميته. Selepas pujian bagi Allah, membuka pintu-pintu kebaikan dan memberi asbab petunjuk, selawat dan salam ke atas Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utuskannya sebagai jalan bagi mereka yang mencari petunjuk dan sebagai hujjah bagi mereka yang ingkar, dan ke atas sekalian ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda yang menghidupkan sunnahnya sepanjang zaman. Maka tak kala setelah aku tuliskan kitab aku yang dinamakan Al-Uyunul Athar fi Fununul Maghazi Wasyama'i Wassiyar, yang amat enak dibaca berkenaan babnya, yakni pada ilmu sirah, sehingga kan orang yang membaca merasa tidak memerlukan pada kitab selainnya, terutama bagi para pengkaji dalam ilmu ini dan bagi setiap penuntutnya. Maka aku lihat bahawa aku ringkaskan dalam lembaran-lembaran ini bagi memudahkan orang memahami ilmu sirah dan bagi mereka menukilkannya. Moga-moga ia dapat dijadikan sebagai petunjuk kepada mereka yang masih di tingkatan awal dan sebagai sebuah peringatan bagi mereka yang berada di peringkat tinggi. Wasammaituhu, maka aku namakannya, nama kitab kita ni Nurul Uyun fi Takhlisi Siratil Aminil Ma'mun. Fanaqulu wa minallahi nastamidu tawfiqana wa iyyahu nas'alu an yusahhila ila kulli khairin tariqatana. Maka kami berkata, dan daripada Allah kami memohon taufik, dan padanya Allah Ta'ala itu kami pun agar dipermudahkan pada setiap jalan kami ke arah kebaikan. Ini mukadimah kita lah. Baik, kita masuk kepada fasal yang pertama ataupun berkenaan dengan Nabi kita, zikru nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pada membicarakan tentang nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahuilah bahawasanya memelihara dan menghafal nasab keturunan itu adalah termasuk dalam surah Nabi. Kita disuruh oleh Rasulullah supaya kita mengingati silsilah keluarga kita. Tetapi tidak ada silsilah yang paling afdal untuk kita ingat
dan paling baik untuk kita ketahui, iaitulah silsilah berkenaan dengan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata Nabi, tu'allimu min ansabikum ma tusiluna bihi arhamikum fa inna silatul rahmi mahabbatun fil ahli misrati fil mali mansiatun fil athari. Ketahuilah dari nasab keturunan kamu, maka dengannya kamu akan dapat menyambungkan silaturahim. Orang Melayu kita panggil titih, nah, jaga-jaga sekali jumpa orang waris kita ataupun jumpa orang sekampung kita, mungkin di Semayu ni, nah, titih-titih ki, punya kena kau orang halik tu, orang halik nenek, orang halik tonye dan sebagainya. Jadi kenapa Nabi suruh kita tahu asal nasab keturunan kita ni? Maka dengannya kamu akan dapat menyambungkan silaturahim, silul arham. Kamu dapat menyambung hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan, kita kata. Nah, maka menyambung silaturahim itu adalah penyebab kepada berkasih sayang antara ahli keluarga. Dengan sebab kita menyambung silaturahim itu, ziarah menziarahi, hubung balik kekeluargaan kita tu akan menambahkan kasih sayang antara ahli keluarga. Dan penyebab kepada dikayakan pada harta, dengan sebab kita berhubung silaturahim, Allah Ta'ala gandakan kepada kita tu harta. Maknanya Allah beri keberkatan kepada harta yang kita miliki. Dan penyebab bagi dilewatkan ajal, yakni dipanjangkan umur. Nah, dengan sebab kita menghubungkan silaturahim tu, Allah panjangkan umur kita, ataupun Allah beri keberkatan kepada umur kita. Boleh jadi mungkin kita meninggal umur sekian-sekian, asbab kita bersilaturahim, Allah panjangkan umur kita. Nah, ataupun Allah Ta'ala menambahkan keberkatan dalam usia kita, walaupun usia kita tu singkat. Itu makna dipanjangkan umur ataupun dilewatkan ajal. Maka ketahuilah bahawa tidak ada nasab yang lebih wajib untuk diingat dan dihafal melainkan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kita dapat menambahkan kecintaan kepada baginda dan ahli keluarga baginda serta menjalin hubungan dengan mereka. Maka kerana inilah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Asy-Syura, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajran. Sesungguhnya aku ni tidak meminta kepada kamu sebagai upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan. Nabi tak tuntut kepada kita ni wang ringgit kita. Nabi tak tuntut harta yang kita miliki. Nabi tak minta apa-apa pun yang ada pada diri kita, melainkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita, illal mawaddata fil qurba. Melainkan apa yang aku minta hanyalah kasih sayang, mesra kamu terhadapku, disebabkan pertalian qarabat yang menghubungkanku dengan kamu supaya aku tidak disakiti. Nabi mintanya kita kasih kepada ahli bait Nabi, ahli keturunan Nabi, orang waris Nabi, orang yang ada hubungan darah dengan Rasulullah, orang yang mempunyai kemuliaan nasabnya dengan Rasulullah. Nabi suruh kita kasih ahli bait Nabi. Bahkan mencintai ahli bait Nabi ini merupakan syarat kesempurnaan iman kita. Tidak cukup kita mencintai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan apa yang Rasulullah minta kepada kita, kita kasih, kita sayang, kita kenal juga seluruh ahli keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam selawat kita pun kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah memberi selawat dan salam ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga memberi salam dan selawat kepada ali Muhammad, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak paling afdal kita tahu, kita ngapa
Gapa dia titih silsilah nasab keturunan Nabi kita, seperti yang diriwayatkan oleh hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan kharajtu min nikahin wa lam akhruju min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyyati syai'un. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, kata Nabi, aku ini lahir, kharaj itu aku ini lahir ataupun aku keluar daripada nikahin, daripada hubungan perkahwinan, pernikahan. Walam akhruj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Aku ni lahir dari hasil pernikahan dan bukannya penzinaan, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah aku dilahirkan oleh kedua-dua orang tuaku, serta aku tidak tercemar sedikit pun dengan penzinaan orang-orang jahiliah. Ini betapa mulianya Nabi kita, nasab Nabi ini daripada Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah ayahanda Nabi Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini daripada Nabi Adam turun gigi hinggalah mak ayah Nabi kita sendiri, mereka tidak pernah melakukan sebarang perzinaan. Nasabnya adalah nasab yang suci, nasab yang dipelihara oleh Allah. Lagu mana? Mengikut syariat agama-agama yang dahulu lah. Kalau Nabi Adamnya berbeza syariat dengan Nabi yang kemudian, Nabi Ibrahimnya berbeza, Nabi seterusnya sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tak pernah berlaku satu perzinaan pun, lalu lahir seorang anak yang terputus nasabnya. Sebab itu agama kita sangat menitik beratkan supaya kita menjauhi dosa berzina. Kalau hari ni nak cerita pasal maksiat zina ni, anak yang tidak ada keturunan lah kita kata. Sebab apa? Anak tu tidak sadar, tapi perbuatan mak ayah anak ni yang mungkin terlanjur ialah kesilapan, kita kata kesalahan, kelemahan. Tapi kesilapan dan kesalahan itu perlu kita beringat sebelum berlaku. Berapa banyak permasalahan anak yang lahir di luar pernikahan, lalu ibu bapa ni, bukan bapa lah, ibu pada si anak ni nak menutup malu, menutup aib keluarga, lalu dia jadikan lelaki-lelaki sebagai pok sanggup. Sama ada bapa, kita kata bapa biologi. Bapa biologi ni maknanya benih dalam perut perempuan tu adalah benih lelaki tersebut. Tapi sebenarnya dalam agama kita, dalam mazhab Syafi'i khususnya, tidak boleh dibenkan anak yang di luar nikah kepada bapa biologi dia. Dia banyaklah hukum-hukum yang berkaitan dengan anak yang tidak sah taraf, kita panggil anak yang di luar nikah. Kalau anak tu anak perempuan, hubungan dia nanti dia nak berkahwin, bapa biologi dia ni tidak boleh dijadikan wali kepada dia. Kalau dia tu anak lelaki, hubungan dia dengan dengan ayah dia dan sebagainya. Banyaklah hukum-hukum yang berkaitan dengan anak luar nikah. Sebab itulah Islam ni sangat menjaga kita daripada melakukan perzinaan yang mengakibatkan terputusnya nasab, terputusnya hubungan kekeluargaan, hubungan saudara. Anak yang di luar nikah ni tidak boleh mewarisi harta pusaka di pihak ayah dia. Sebab dia banyak benda yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mendatang. Baik. Jadi Rasulullah SAW ni tidak pernah dilahirkan dalam perzinaan. Ayah Nabi pun berkahwin, Abdullah berkahwin dengan Aminah. Ayah pada Rasulullah tu, kepada Rasulullah
Mereka semuanya berkahwin dengan hubungan yang halal di sisi syar'i. Maka dalam hadis lain, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Wasilah bin al-Asqa, Wasilah bin Asqa, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yaqulu inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wasfafa Quraisyan min Kinanah wasfafa min Quraisy Bani Hashim wasfafani min Bani Hashim. Daripada Wasilah bin Al-Asqa berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah. Kinanah ni salah satu daripada nama tok Nabi kita dalam kalangan keturunan Ismail, anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Lalu memilih Quraisy dalam kalangan Kinanah dan memilih Bani Hashim dalam kalangan memilih Bani Hashim dalam kalangan Quraisy, sedangkan Allah pula memilihku dalam kalangan Bani Hashim. Rawahul Muslim. Jadi kata musannif kita, huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrakah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Hadha huwa al-muttafaq alayh, wa fima ba'da Adnan ila Adam khilafun kathirun, wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahbi bin ibni Abd Manaf ibni Zuhrah ibni Qilab ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay. Jadi nama Nabi kita apa? Muhammad. Itu nama Muhammad di dunia, di bumi. Dipernamukan Nabi kita ni Muhammad. Apa makna Muhammad tu? Yang terpuji. Yang terpuji. Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Abdullah ni ayah Nabi kita, pemuda yang amat tampan. Ayah Nabi kita ni lelaki yang paling kacau di zaman dia. Di antara pemuda-pemuda di zaman Abdullah, Sayyidina Abdullah, beliau ni antara pemuda yang paling tampan. Bahkan setiap Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah, mereka ini adalah lelaki yang paling terbaik di kalangan lelaki-lelaki, pemuda-pemuda yang ada di kampung mereka, di tempat mereka. Kalau nak cerita tentang kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidur tetapi hati baginda tu tidak pernah tidur, sentiasa mengingati Allah. Begitu juga para anbiya yang lain. Walaupun matanya pejam tetapi hatinya sentiasa hidup mengingati Allah. Hidup. Kita hati hidup juga tapi mengingat naik kapal terbang lah, mengingat jadi orang kaya, mengingat. Yang mana hati kita tu hidup, tapi hidup dengan dunia, dengan bayangan keindahan syurga, kekayaan, kemewahan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda hatinya sentiasa sekar, sentiasa mengingati Allah, walaupun matanya memejamkan mata. Walaupun baginda tidur tapi hatinya hidup. Bahkan kemuliaan Nabi ni, Rasulullah tak pernah menguap. Nabi seumur hidup Allah Ta'ala muliakan baginda, tak pernah menguap. Kita ni setiap masa menguap, dalam semayang menguap, duduk jabat menguap, duduk rumah menguap, mari masjid dengan mari masjid menguap dengan orang mengajar. Setiap masa lah menguap kita ni, biasalah tengah mengajar menguap. Menunjukkan kita ni lemah satu, kita ni berhenti tidur, mengantuk dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala muliakan Rasulullah, baginda ni tak pernah menguap. Allah muliakan Nabi. Bahkan tidak ada satu ekor lalat pun yang menghinggap jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di khayalan orang. Maknanya mulianya Nabi tu, seekor lalat pun tak ada hinggap di tubuh Nabi, di jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mana dia ni manusia yang terbaik, manusia yang sangat kacak, manusia yang sangat tampan, manusia yang sangat hebat, fizikal dia, ketampanan dia, nah, semualah milik dia. Alangkah bertubuhnya kalau kita dapat melihat sosok tubuh yang mulia ini, bahagianya kita. Dan itulah hakikat daripada kebahagiaan, dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kita minta secara yaqazah, secara sedar. Kalau boleh mimpi Rasulullah pun, itu pun satu nikmat yang sangat besar dan suatu kebahagiaan yang tidak ada nilainya. Mungkin orang ni punya kebahagiaan yang pelbagai. Kebahagiaan memiliki harta, kebahagiaan memiliki isteri yang cantik, kebahagiaan mempunyai jawatan, takhta, kedudukan dan sebagainya. Tapi itu semua bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki adalah ma'i, makna kebersamaan kita, ma'ian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah, ini kisah sahabat. Sayyidina Bilal bin Rabah, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, intiqal ila rafiqil a'la, beliau terlampau sedih sehingga tidak mampu meneruskan kehidupan. Setiap jalan yang dilalui oleh Sayyidina Bilal akan mengingatkan diri beliau kepada Rasulullah. Beliau duduk di pohon, di bawah pokok, beliau akan menangis kerana teringatkan kepada Rasulullah. Di pohon ini dahulu aku pernah bersama dengan Rasulullah. Bila beliau berjalan di batu-batuan, dia melihat batu-batu lalu mengingatkan diri dia kepada Rasulullah. Batu-batu ini pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis sehingga akhir sekali dia tak mampu nak meneruskan kehidupan dia di bumi Madinatul Munawwarah. Dia membuat keputusan untuk berhijrah, berpindah daripada Madinah, keluar daripada bumi Madinah. Sehinggalah tempoh masa yang lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam mimpi Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, apakah yang mengeraskan hati engkau sehingga engkau tidak mahu menziarahi diriku? Ini cerita yang masyhur. Tersedar Bilal daripada mimpi Rasulullah, terkejut dia, menangis air mata dia kerana mengingatkan Rasulullah. Jadi kalau kita ni setara Rasulullah menjemput kita, mengingati kita, Allah, betapa bertuahnya kita. Nah, jadi apa yang berlaku kepada sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Bilal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput Bilal supaya menziarahi baginda. Ini dalil menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungan kerohanian Nabi dengan sekalian umatnya tidak terhenti setelah kewafatan Rasulullah. Bahkan hubungan kerohanian Nabi dengan kita, umat dia ni, sentiasa berhubung. Lalu Sayyidina Bilal pun pergilah ke Madinah, duduk di samping Raudhatun Nabi, duduk di tepi makam Nabi, menangis. Sayyidina Bilal menangis. Maka ketika itu datanglah cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan ni anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, meminta kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, wahai pakcik, wahai sahabat yang dikasihi oleh Nabi, kami ingin mendengar suaramu ketika azan. Kerana Sayyidina Bilal bin Rabah setelah mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lagi azan sampailah diminta oleh cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana beliau tidak mampu nak melaungkan azan di kerinduan yang sangat menusuk dan menikam kalbu dia. Lalu disebabkan ini permintaan daripada cucunda Rasulullah, dia tak sanggup nak menolak permintaan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Maka naiklah Bilal di menara untuk melaungkan azan.
Ketika mana Sayyidina Bilal menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergemulah kota-kota Madinah ni, terkejut. Perempuan-perempuan yang berada di dalam rumah ni, suasana berlaku ketika itu, keluar daripada rumah mereka, membuka tingkap dan pintu-pintu rumah. Kerana apa? Di dalam perkataan mereka, mereka mengatakan, adakah Rasulullah qad ba'asa Muhammad? Adakah Muhammad telah dibangkitkan semula? Adakah Muhammad ni hidup balik? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal meneruskan azan sehinggalah asyhadu an la ilaha illallah. Suasana di kota Madinah ketika itu semakin riuh hendak. Nah, orang jadi terkejut sebab mengingatkan semula memori ataupun suasana sewaktu hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah apabila Sayyidina Bilal menyebut asyhadu anna Muhammad, bila sebut Muhammad, Sayyidina Bilal tak mampu lagi nak meneruskan azan. Mengalir air mata mencucuri pipinya Sayyidina Bilal. Lalu beliau jatuh pengsan, tak mampu nak menghabiskan azan tersebut. Kerana apa? Kerana terlampau merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhlah nak dibandingkan cinta kita dengan cintanya para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang istimewa. Tetapi cinta kita nak dibandingkan dengan cintanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sudah tentu tidak sama kecintaan mereka dengan kecintaan yang kita miliki. Tetapi yang lebih istimewa, yang lebih orang panggil apa? Yang lebih lagi daripada kita mencintai Rasulullah, kita sendiri itu dicintai oleh Rasulullah sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Baik. Jadi Abdullah ni seorang pemuda yang tampan, digelar dengan Abu Qusam kerana kemurahan hati beliau, juga digelar juga dengan Abu Muhammad. Beliau ini, Sayyidina Abdullah, adalah anak bongsu bagi Abdul Muttalib. Disebutkan apabila beliau berumur 30 tahun, beliau dan ayahnya Abdul Muttalib keluar untuk bertemu Wahab bin Abdul Manaf, dan disitulah beliau telah bernikah dengan Aminah bintu Wahab. Jadi kisah ayahanda Nabi kita ni digelarkan juga Rasulullah ni dengan Ibnu Zabihaini, dan cerita ni pun kita pernah cerita pada pertemuan yang lalu. Kerana Abdul Muttalib dia pernah bernazar kepada Allah, dia kata kalaulah ditemui perigi Zamzam, sebab ketika tu perigi Zamzam ni telah tertimbus dengan batu-batu sehingga orang tak dapat cari mata air. Maka Abdul Muttalib dia pernah bernazar, dia kata kalau aku jumpa ataupun aku dapati semula di manakah terletaknya perigi Zamzam itu, maka aku akan sembelih salah seorang daripada anak-anak lelaki aku. Lalu takdir Allah jumpa lah. Bila jumpa ketika tu dia pun nak menunaikan nazar dia. Dibuat undian, terkenalah kepada Abdullah, anak yang paling dia sayang, anak yang paling tampan rupanya. Akhirnya dibuat undian lagi, pendek cerita, ditukarkan Abdullah itu dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta dikorbankan sebagai ganti daripada sembelihan Abdullah. Jadi Rasulullah kita dipanggil sebagai Ibnu Zabihaini, anak kepada dua sembelihan. Pertama, sembelihan yang berlaku kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini peristiwa yang masyhur yang kita tahu. Kemudian peristiwa sembelihan yang berlaku kepada Sayyidina Abdullah, ayahanda kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abdul Muttalib
Ibnu Abdul Muttalib, ataupun nama sebenar dia Syaibah. Apa makna Syaibah? Kerana uban yang terdapat di kepalanya. Beliau juga digelar sebagai Syaibatul Hamd kerana positif terhadap pujian orang terhadapnya. Beliau juga dikenali dengan gelaran Abul Haris dan adalah Abdul Muttalib sandaran terkuat bagi kaum Quraisy dan ahli Mekah ketika mereka ditimpa bala maupun kesusahan. Beliau amat terkenal dengan sifat penyabarnya, pemurah dan bijaksana. Jadi Abdul Muttalib ni orang yang disegani di kalangan kaum Mekah ketika itu, kaum musyrikin Mekah. Jadi tepat sandaran kalau apa-apa yang berlaku kepada kaum Quraisy, maka mereka akan mengadu kepada Abdul Muttalib, dan setiap suara Abdul Muttalib ini akan digeruni, akan ditakuti, dihormati oleh seluruh penduduk Mekah. Ini maknanya Tok Nabi kita pun bukan orang yang biasa-biasa, tetapi orang yang dihormati di tempatnya. Kemudian Abdul Muttalib bin Hashim, ataupun nama sebenar dia Amru al-Ula, dinamakan demikian kerana ketinggian martabatnya. Amru al-Ula. Beliau adalah seorang yang sangat pemurah, seringkali memberi roti-roti yang dikoyakkan untuk diberikan kepada mereka yang datang menunaikan haji di Mekah. Ketua bahagian sajian di Mekah. Oleh kerana pemurahnya beliau pada memberi makanan, maka beliau yakni Hashim ini digelar sebagai Hashim. Apa makna Hashim? Iaitu orang yang mencarikan roti bagi diberikan kepada fakir miskin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nampak dah tu? Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim. Tiga. Kemudian bin Abdul Manaf. Abdul Manaf Tok Nabi yang keempat. Abdul Manaf ni ataupun nama sebenar dia Al-Mughirah, dan pernah digelar sebagai Al-Qamar kerana keindahan dan keserian wajahnya. Dan di dalam wasiat beliau tertulis, aku mewasiat kepada kaum Quraisy supaya bertakwa kepada Allah dan bersilaturrahim. Bin Abdul Manaf. Bin Qusay. Qusay nama sebenar dia Zaid, dan digelar sebagai Abu Al-Mughirah dan Quraisyul Asghar kerana jasa besar yang beliau telah tinggalkan kepada suku tersebut. Beliau jugalah yang mengembalikan kekuasaan Bani Quraisy di Mekah tak kala berkahwin dengan anak Halil Al-Khuzai, ketua kabilah Khuza'ah yang menguasai ketika itu, lalu mewarisi tampuk kekuasaan dari anak mertuanya. Itu Qusay. Kemudian Qusay bin Qilab. Qilab iaitu atuk keenam bagi Nabi kita dan atuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Qilab. Qusay bin Qilab. Qilab ni juga adalah moyang kepada sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bin Murrah. Beliau digelar sebagai Abu Ka'ab, dan kata Ibnu Al-Ambari, perkataan Lu'ay adalah tasghir dari Abu La'i, iaitu kerbau yang liar. Kemudian bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Fihrin ni dikenali juga dengan Quraisyul Awsat. Bin Malik bin Nadir bin An-Nadri bin Nadir. Nadir ini iaitulah Quraisyul Akbar, kerana pada beliaulah kembalinya nasab kabilah Quraisy. Bin Nadir. Nadir ini asalnya daripada Quraisy, ini asalnya daripada Nadir, tu yang Nabi itu. Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi nasab yang disebut inilah yang disepakati oleh sekalian ahli nasab ataupun yang diriwayatkan di dalam hadis. Ada pensebutan nasab daripada Adnan,
hingga ke Adam terdapat percanggahan yang banyak. Jadi sahih dalam hadis nasab yang kita bacakan sebentar tadi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Fihrin ini orang yang disandarkan kepada dia Quraisy bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian nasab ibu baginda pula iaitu Aminah bintu Wahb bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab Nabi kita ni juga ada bersambung dengan nasabnya ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu didatuknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasab yang di sebelah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pengarang kita mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini fi syahri Rabi'il Awwal min 'amil fil qila sanihi wa qila salih. Wallahu taala alam wa ilmu matam. Jadi setakat ini dulu untuk malam ini, mudah-mudahan kita sambung berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa ilmu matam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kazib innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.